Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana masih lagi sedia untuk mengikuti perjalanan pengajian kitab Muqaddimah Ad-Dramiyah, iaitu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai bab puasa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung pengajian dalam beberapa bab berkaitan dengan kafarah pada malam ini, ya. Jadi kita sudah sama-sama bincangkan bab berkaitan dengan kafarah. Jadi dia tak ada berkaitan dengan sunat-sunat puasa, dan pada malam ini kita akan sambung bab kafarah. Ya, bab kafarah ni kita tahulah dari segi sudut hukuman yang paling berat bagi mereka yang melanggar pantang larang berkaitan dengan puasa ni. Jadi siapakah yang kena kafarah? Yang mana pada siang Ramadan. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian yang lalu kita sudah bincangkan beberapa perkara berkaitan dengan sunat-sunat puasa itu sendiri. Bila kita bincang tentang sunat-sunat puasa ni, maka dia ada tambah tolak dalam ibadah kita. Kalau kita buat perkara-perkara yang sunat, maka ganjaran pahala tu dia makin tinggi dan makin besar, dan makin tuntutannya sangat dituntut dan sangat besar, dan ganjarannya Allah Subhanahu wa taala lagi tingkatkan. Manakala kalau kita tinggalkan sunat-sunat puasa, maka hukumnya makruh, dia akan mengurangkan pahala puasa kita sendiri. Ya. Baik. Halo. Apa? Okey, ya. Sebentar, ya. Saya ada hal. Lupa nak pakai mikrofon. Tak apa, saya kejap, bagi saya 2 minit. 2 minit. Kejap saja. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf, ada hal sikit tadi. Ada orang panggil tadi, ada hal sikit kat bawah. Lepas tu turun sekejap. Minta maaf terganggu atas
uh, apa ni penangguhan ini. Sekejap minta maaf. Jadi insya-Allah kita sambung semula. Itu bab kafarah. Kafarah ni satu benda yang beratlah. Bukan kita senang-senang saja untuk kita lepas, tapi kita kena jaga benda ni semua, jangan sampai benda tu berlaku lah. Baik, yang disebutkan wajibul kafaratu ala man afsada sauma ramadhana bil jima'i walau fi duburin wa bahimatin. Dia kata wajib kafarah ke atas sesiapa yang membatalkan puasa ataupun merosakkan puasa bulan Ramadan dengan jima', dengan bersetubuh, walau pada dubur, tak kiralah dubur wanita ataupun dubur lelaki dan sebagainya, walaupun dengan binatang sekalipun. Ya dia. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kafarah. Dan kafarah tu wajib, maksudnya dia kena bayar kafarah. Nanti kita akan masukkan apakah jenis-jenis kafarah yang wajib dibayar, iaitu kalau disebutkan dalam syarah Al-Muqaddimah Ad-Ramiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, dia kata wa yajibut ta'zir wal kafarah. Ya, wajib ke atas orang yang berjima' pada siang Ramadan ta'zir. Ta'zir apa? Hukuman pemerintah. Dia separa hudud. Dia lebih rendah daripada buku yang apa disebut sebagai lebih rendah daripada hukuman hudud itu sendiri, tapi dia wajib dikenakan. Kalau dapat ditangkap dan dapat bukti, maka pemerintah wajib menjatuhkan hukuman ta'zir. Contoh kalau berzina sebatan 100 kali. Tapi kalau mungkin sebab dia berjima' dengan isteri pada siang hari, maka dia kena ta'zir mungkin sebatan 50 di hadapan khalayak ramai. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada mau tanya dua kitab syarah yang ustaz guna tu ada terjemahan dah tak? Setakat ni wallahu alam tak ada lagi. Ya, yang ada terjemahan matan. Terjemahan matan banyak, dalam bahasa Indonesia ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Buku tu telah saya sebutkan. Tapi yang nak tempah boleh rujuk pada nombor yang telah disediakan. Tapi kalau syarah wallahu alam. Setakat ni tak ada lagi lah. Wallahu alam. Baik, diwajibkan ke atas mereka ta'zir dan kafarah. Kafarah ya, yang akan dibincangkan nanti, ala man afsada, yang mana dia merosakkan pahala, ala nafsihi, iaitu kehendak dia sendiri, dengan diri dia sendiri. Ya, sauma yaumin, satu hari, min Ramadan bil jima', dengan jima', dengan bersetubuh. Maksudnya apa? Iaitu alladhi ya'thamu bihi min haitsu saum, iaitu berdosa melakukannya pada bulan puasa, pada hari puasa. Ya, walau kana al-jima'u fi duburin, walaupun jima' itu melalui dubur. Katakanlah dia melakukan perkara yang ialah berjima' pada siang Ramadan adalah haram, dan tambah lagi dekat dubur. Katakanlah isteri saya halal, ya, tetapi dia berjima' dengan isteri dekat melalui dubur, maka jelas haram, berdosa besar. Ya, sebab apa? Ini ada larangan Nabi SAW. Ada hadis yang Nabi melarang si suami bersetubuh dengan isteri yang melalui dubur. Ini haram. Apatah lagi dengan penzinaan ataupun dengan homoseksual. Benda ini dilarang oleh Islam itu sendiri. Ya, maka ada min rajulin aw mir'atin, sama ada melalui dubur, dimasukkan kemaluannya dalam dubur, iaitu sama ada dubur lelaki ataupun dubur perempuan. Sama juga kena kafarah, maksudnya yang memasukkan kemaluan tu. Ya, wa fi farajin aw duburin, wa fi faraji aw duburi bahimatin, atau dan begitu juga pada faraj, kemaluan atau dubur binatang. Contohnya, ya, kalau kita tengok, saya pernah tengok satu research, dia kata ada satu kegilaan, orang ni dah gila seks dengan binatang. Dia gila seks dengan binatang ni satu kegilaan yang makin menular dekat negara-negara barat. Betul, tapi saya tak sampai hati lah. Maksudnya ada benda tu ada, dan berlakunya ada, dan orang ni, kalau kita lihat zaman sekarang ni, kegilaan seks ni penyakit yang makin menular dan makin menakutkan. Ya, jadi sebab tu turun amaran Allah, turun azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, gay dan sebagainya, LGBT, transgender, tambah lagi yang sejenis, betul tak? Tambah lagi yang makin gila, dia tak selera dengan manusia, dia selera dengan binatang. Allahu akbar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebutkan bagi mereka yang menjadikan pelepas hawa nafsu tempat yang diharamkan, maka hukumnya dosa besar. Dan tambah lagi dia membatalkan puasa dengan jima',
dengan perkara yang haram, ya, maka hukumnya adalah double dosanya, kena kafarah juga. Berlainan kalau suami isteri yang memang halal, ya, dia berjima pada siang Ramadan, maka hukumnya haram, berdosa sebab dia melanggar perintah benda yang tidak boleh dilakukan pada siang Ramadan. Tapi tak adalah perhubungan seks itu dikira sebagai zina, tak kena hudud dan tak kena, kata orang ni, hukuman berat, tapi dia hukuman beratnya adalah kena ta'zir, si suami itu kena ta'zir. Ya, baik. Jadi itu yang disebutkan dalam kitab, bahawa apa cara sekalipun dan apa bentuk sekalipun, asalkan dimasukkan kemaluan dalam kemaluan yang lain, sama dubur ataupun qubul. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat di sini, bagaimana pula kalau perempuan yang lesbian? Ya, perempuan lesbian dia tak ada kemaluan. Bila dia tak ada kemaluan ni, maka macam mana dia melepaskan hawa nafsu? Dia gunakan alat. Ni bukan nak cerita lucah, tapi nak kasih faham, supaya cerita pasal fiqh ni faham tentang hakikat makna yang kita nak ceritakan. Kalau kiasan sangat takut tak faham. Jadi dia mungkin dia gunakan alat lain, seperti mungkin benda yang menyerupai kemaluan lelaki, atau digunakan ialah bentuk alat yang seperti batang dan sebagainya, ataupun digunakan carrot, digunakan timun dan sebagainya. Adakah mereka ini dikira sebagai berjima yang diwajibkan kena kafarah? Maka di sini berdasarkan nas, berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitu berjima. Iaitu berjima memasukkan hasyafah kemaluan ke dalam kemaluan lelaki dan perempuan, ataupun dubur ataupun qubul, asalkan kemaluan. Jadi memasukkan benda, walaupun memuaskan nafsu masing-masing, iaitu perempuan dengan perempuan, tapi yang masukkan ke dalam kemaluan perempuan itu bukanlah kemaluan, bukan hasyafah, tapi peralatan. Dia macam bentuk kemaluan lah, macam timun ke batang ke apa ke, tak tahulah, batang penyapu ke batang apa ke. Jadi benda tu dijadikan sebagai pemuas nafsu, tapi tidak dikira sebagai kafarah, tidak dikirakan, tapi dosa besar. Berdosa besar. Dan ulama bersepakat, boleh dikatakan sepakat lah, setahu saya, kalau yang musahaqah ni iaitu lesbian, adakah mereka diwajibkan kena hukuman hudud? Sepertinya kalau yang muhsan kena rejam sampai mati, manakala ghairul muhsan disebat sebanyak 100 kali. Maka ulama kata, boleh dikatakan, tak silap saya, dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibn Qudamah Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia kata itu tak kena pada hudud. Sebab apa? Dia bukan dikira sebagai jima'. Ya, walaupun pemuas, tapi kena ta'zir, wajib dikenakan ta'zir. Ya, baik, dia kata la 'alal mar'ati wala 'ala man jama'a nasiyan aw mukrahan wala 'ala man afsada sawma ghairi ramadhanah wala 'ala man aftara bighairi al-jima' wala 'ala al-musafiri wal maridi wa in zanaya wa 'ala man dhanna annahu laylun fatabayyana naharan. Ya, baik. Tidak wajib ke atas wanita, dan begitu juga tidak wajib kafarah ke atas sesiapa yang berjima dalam keadaan lupa ataupun dipaksa. Begitu juga tidak wajib ke atas sesiapa yang membatalkan puasa selain Ramadan. Dan begitu juga tidak wajib ke atas sesiapa yang membatalkan puasa selain daripada jima'. Ya, dan begitu juga tidak wajib ke atas yang bermusafir ataupun sakit, walaupun kedua-duanya berzina. Begitu juga tidak wajib ke atas sesiapa yang menyangka bahawa saat itu adalah malam, rupa-rupanya siang hari. Ini matan yang disebutkan, saya terjemahkan. Baik, apa syarahnya tuan-tuan? Syarah disebut, dia kata wala tajib kafaratu ala man. Ya, tidak wajib kafarah ke atas, iaitu mereka yang berjima', ya, man wati'i min wati'in lam yafsudu sawmuhu, yang maksudnya tidak batal puasanya. Maksudnya tidak wajib ke atas kafarah mereka yang berjima' dalam keadaan lupa. Maksudnya dia lupa bahawa hari ini Ramadan. Dia sama juga serupa seperti mereka yang makan kerana lupa. Dia makan bukan disengaja, tapi dia makan bukan sebab nak melanggar perintah Allah, tapi dia makan sebab dia lupa. Memang betul-betul dia lupa. Bukan yang menunjukkan bahawa dia ni nak melanggar perintah Allah. Sama juga kalau orang yang berjima' di siang hari, dia lupa pada siang hari itu Ramadan, maka tidak batal puasanya dan juga tidak diwajibkan kafarah.
Dalam hal ni mazhab Syafi'i dia kata lupa macam mana sekalipun lupa tidak dikira. Tapi kalau mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dia kata tidak. Lupa kena juga kata mustahil pada bulan Ramadan ni orang boleh lupa. Tapi kita tak tahu. Mungkin bagi kita ni tak lupa dalam bab ini. Macam kita ni puasa sebulan Ramadan tak pernah lupa pun. Tapi ada orang memang lupa. Ada orang memang lupa. Itu memang kadang-kadang kelemahan masing-masing lah. Ada orang yang memang tak teringat langsung. Jadi lupa tu sebagai keuzuran dan tak wajib ke atasnya untuk tertinggal wallahu a'lam sebelum tu dia kata la 'alal mar'ah, iaitu tidak wajib kafarah ke atas wanita. Tidak wajib ke atas wanita, iaitu wanita yang disetubuhi, isteri ataupun wanita yang dizinai, wala 'alal rajuli al-mawtu', begitu juga tidak wajib kafarah ke atas lelaki yang diliwat itu sendiri, walaupun atas keredaannya sendiri. Pasal apa? Dikiaskan dengan hukum isteri. Isteri itu dia bersetubuh dengan suaminya walaupun dalam keadaan keredaan sendiri, tapi tidak wajib ke atasnya membayar fidyah, melakukan kafarah. Apakah dalilnya? Dalilnya sebab dalam hadis seorang lelaki dia jumpa Nabi SAW, dia mengadu, kata aku telah musnahlah aku, celakalah aku. Kerana apa? Kerana aku bersetubuh dengan isteri, kerana dia kata dia bersetubuh dengan isteri pada siang hari. Nampak tu jadi Nabi kata kamu kena bebaskan seorang hamba mukmin. Nabi kata kena bebaskan. Dia kata tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata aku sakit, tak sihat dan sebagainya. Tak sihat, maka Nabi kata bagi makan 60 orang miskin. Dalam hadis tu Nabi tak perintahkan pada isteri dia, Nabi perintahkan dia seorang saja. Kalaulah isteri tu wajib kena kafarah, sudah tentu Nabi kata engkau dan isteri engkau mestilah melakukan perkara-perkara macam tu. Mestilah buat sama sekali. Tidak, tapi Nabi tujukan kepada dia seorang saja. Ini juga kenapa lelaki yang dilewat tidak dikenakan bayar kafarah, sebab dikiaskan dengan hukum isteri. Itu dalilnya. Bukan erti kata double standard ke ataupun tidak bagi hukuman, tapi ini hukum yang ditulis oleh para fuqaha Syafi'iyah berdasarkan kaedah. Bukan ikut hawa nafsu, tuan-tuan. Kata kenapa lelaki yang dilewat tak kena? Dia ada hukum kias, ada ilmu usul fiqh. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, bagaimana kaedah nak terbitkan hukum. Yang kita belajar ni fiqh. Fiqh ni hukum yang sedia ada dah. Tapi kalau usul fiqh itu kaedah, ilmu yang sangat susah. Saya pengalaman belajar dekat pengajian Islam ni, tuan-tuan, belajar kat Mesir, belajar kat mana. Ilmu yang susah ada dua ilmu yang agak rumit. Pertama ilmu usul fiqh dan kedua ilmu hadis. Ilmu hadis sahih, dhaif, rijal, pening kepala. Tapi yang menguasai itu memang dia minat betul lah, memang hebat lah. Gitu juga yang hebat dari sebagai usul fiqh. Sebab tu orang yang nak jadi mufti, nak jadi majlis fatwa, dia kena menguasai dua ilmu ni. Fiqh ramai, tuan-tuan. Yang menguasai fiqh ni ramai, tapi yang betul-betul power dalam bidang usul fiqh tak ramai. Iaitu dia kena kuasai ilmu usul fiqh dan dia kena faham kaedah usul fiqh. Sebab apa? Ilmu usul fiqh ni masih relevan dan masih lagi diguna pakai. Pasal apa? Sebab apa? Zaman berubah. Zaman makin melalui perubahan yang nyata, teknologi dan sebagainya, gaya kehidupan berbeza, maka di situ ada banyak hukum yang baru. Banyak hukum yang tak ada difatwakan oleh ulama-ulama terdahulu pada zaman dahulu. Maka perlunya hukum yang baru perlu dikeluarkan. Jadi memerlukan kaedah bagaimana nak keluarkan, bahawa hukum ini bukan sewenang-wenangnya dikeluarkan. Bukan secara literal baca hadis tu keluar hukum. Tak ada. Dia ada kaedah namanya usul fiqh. Daripada usul fiqh tu maka keluarlah ilmu fiqh. Daripada ilmu fiqh tu dia nak ringkaskan lagi, maka lahirlah kawaid fiqhiyah. Nampak tu tapi kita tak cerita pasal tu lebih detail lah. Tapi kita nak cerita pasal hukum fiqh. Yang kita belajar ni bukan usul fiqh, tapi kita belajar ilmu fiqh tentang hukum hakam yang dikeluarkan melalui kaedah usul fiqh. Jadi berdasarkan hadis, berdasarkan ilmu qiyas ataupun kaedah qiyas, maka lelaki yang diliwat tidak wajib kena bayar kafarah ataupun melaksanakan hukuman kafarah. Baik. Wa in fasada shaumuhuma bil jima', walaupun kedua-duanya mereka batal puasanya disebabkan jima' dan seumpamanya. Baik. Jadi dia kata baik, begitu juga dibatalkan dengan jima'. Baik, begitu juga dia kata ba'an yulaja fihi ma ma'anahwi naumin thumma yastadimani dhalika ba'da al-istiqath. Maksudnya
yang di situ disebutkan bahawa dia memasukkan kedua-duanya, masukkan kemaluannya pada waktu malam dia tidur. Kemudian dikekalkan kemaluan tu dalam kemaluan isteri, katalah maka katakanlah di dalam hal ini suami isteri berjima. So dia berjima, maka katakanlah dia berjima sebelum subuh. So selepas berjima, jadi apabila sampai ke peringkat yang habis klimaks dan sebagainya, minta maaf kita bukan nak cerita ucah, nak kasih faham, maka suami isteri tertidur. Bila tidur tu suami dia tak keluarkan kemaluannya daripada kemaluan isteri, dia biarkannya dalam kemaluan tu. Sampai subuh masuk. Sampai subuh masuk, dan subuh tu masuk, dia lepas subuh masuk baru dia cabut. Maka apakah yang ini dikata pasal apa? Sebab dia tahu benda tu dah sedar subuh, patut kalau sebelum subuh dia kena cabut. Tetap juga dikira sebagai kafarah. Tetap juga batal puasanya. Sebab apa? Dia sepatutnya mencabut ataupun menarik kemaluannya sebelum azan subuh, tapi dia lakukan selepas subuh. Masih lagi kekal, masih lagi dikira sebagai jima. Sebab apa? Definisi jima tu tak mestinya ada perbuatan agresif, asalkan kemaluan masuk, asalkan hasyafah, iaitu bahagian kepala, bahagian helmet tu masuk, sudah dikira sebagai berjima, walaupun tidak dikira, walaupun tidak keluar air mani sekalipun. Jadi kita kena faham dalam ilmu fiqh, bila kita sebut tentang jima ni, jima definisinya bukan definisi yang kita bayangkan perbuatan agresif, kena cium, kena peluk. Walaupun tak peluk, walaupun tak cium, walaupun tak gairah, asalkan masuk saja. Masuk saja kemaluan, sama ada melalui kubur dan dubul, itu dikira sebagai jima. Cuma bezakan dosa tak dosa lah, yang halal dan haram. Yang kita dah bezakan antara keduanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak wajib ke atas mereka yang berjima dalam keadaan lupa. Kita dah sebutkan tadi, au jahilan wa qaruba islamuhu au nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'alil ulama, ataupun orang yang jahil, tak tahu yang mana berjima pada siang Ramadan tu berdosa, kena kafarah. Jadi dalam hal ini apabila disebut jahil ni, apakah yang boleh didefinisikan sebagai jahil? Yang telah saya sebutkan pada pengajian yang lalu. Pertama, iaitu yang baru masuk Islam. Katakanlah suami isteri ni dia non-Muslim, masuk Islam. Masuk Islam pada bulan Ramadan. Kemudian lepas masuk Islam, siang-siang tu dia berjima. Dia baru sangat, dia tak tahu hukum tu. Itu tak wajib kena. Kecuali kalau memang lepas masuk Islam, tok guru aja ingat dia Islam Ramadan, you jangan pula you berjima pula. Jangan berjima pula. Kecuali memang pada siang Ramadan tu dia memang tak puasa lah. Kita sebut kan, yang disebutkan adakah wajib imsak. Orang kafir yang masuk Islam ketika di siang Ramadan, maka tak wajib dia imsak. Tak wajib dia imsak, dan kalau dia bersetubuh pun tidak. Tapi kalau besok katalah orang tok imam yang Islam kan, dia kata kalau esok macam mana, kalau esok adakah wajib dia berpuasa? Dia wajib berpuasa. Dan ada yang beritahu dia, katakanlah ustaz beritahu besok awak kena puasa, tapi ingat besok you jangan makan, you jangan minum, you jangan berjima. Jima tu batal puasa dan haram. Dan dalam keadaan kalau you tahu benda tu haram dan diberitahu juga bahawa berjima pada siang Ramadan, you kena puasa 2 bulan. Sebab zaman sekarang ni dia tak ada hamba lagi dah. Nak bebaskan hamba, hamba dah tak ada, dah pupus dah tak ada. Jadi kalau dia tahu, walaupun baru masuk Islam, tetap juga. Tapi kalau dia terlalu masuk Islam, dan mungkin dia lupa, tak teringat, ataupun dia tak faham, maka tak wajib dia kena bayar. Maksudnya baru masuk Islam, dan ataupun dia tinggal jauh di satu perkampungan yang tak ada ulama, dan susah nak berhubung dengan ulama, tempat dia tak ada ulama, ataupun ulama jauh, maka kalau dia berjima pada siang hari sebab kejahilan itu, maka tidak diwajibkan kafarah. Tak wajib ke atasnya kafarah. Maka di sini kejahilan itu bukan semua jadi kejahilan. Zaman sekarang ni kejahilan tidak sepatutnya berlaku. Hatta you duduk kat Eropah sekalipun, sana pada ulama. Nampak? Duduk dekat tengah hutan pun, kecuali kalau memang dia duduk tengah hutan, tak pernah keluar, itu lain cerita lah. Tapi mustahil lah sekarang ni, mana ada orang duduk dalam hutan. Yang orang duduk dalam hutan pun, orang asli pun, perkampungan orang asli pun dah cantik dah sekarang. Pernah pergi? Makan cantik tempat dia. Dengan sungai jernih,
ya, tempat ya masih nature lagi, ada internet. Jangan main-main. Tapi tak adalah hutan dia pinggiran lah, dekat Jerantut sana tu. Ya, ada telefon, ada TV dan sebagainya. Jadi walaupun orang asli sekalipun, dia setiap bulan ustaz datang, setiap minggu. Setiap minggu ustaz yang mana dia datang ke tempat tu sebarkan Islam, maka kejahilan tu tidak ada keuzuran lah. Maksudnya kejahilan yang seumpama ini yang bahagian kedua, iaitu tak ada ulama, tempatnya jauh daripada para ulama, maka itu adalah kejahilan yang tak mungkin ada pada zaman sekarang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak silap saya ada dekat Amazon. Ada Amazon ni ada beberapa suku kaum yang memang tak pernah terdedah dengan dunia luar. Tak pernah langsung. Ya? Dan kerajaan pun tak pernah masuk. Sebab apa? Ada kecaman daripada orang sana. Nanti dia bunuh, dia kejar, dia tak kasih siapa nak jajah tempat dia. Kerajaan pun tak boleh. Dekat Brazil sana tu. Wallahualam betul tak betul. Ya? Baik. Dia kata, au mukrahan. Maksudnya ataupun disebabkan dia itu dipaksa. Contoh orang jahat, okey, aku tembak kau. Kalau kau tak berjimat dengan isteri kau, aku tembak kau. Disebabkan dipaksa itulah, maka kalau dia melakukannya, maka tidak batal puasa dan nanti tidak perlu bayar kafarah. Sebab keuzuran, bukan kehendaknya. Sebab apa? Dalam matan dia kata, dalam syarah kata ala nafsihi. Diri dia sendiri. Ya, masuk kehendaknya sendiri, tuan-tuan. Okey? Baik. Kemudian dia kata, wala ala man afsada sauma. Yang membatalkan puasa sauma ghair Ramadhan, selain daripada puasa itu sendiri. Ya. Baik, ada beberapa soalan yang tanya. Seperti biasa saya akan tanya soalan, nanti saya jawab selepas penghujungnya lah. Lebih kurang lagi 10 minit, kita nak pukul 9 tu nanti saya akan terangkan sebagai penutup lah, ya, untuk supaya buka sesi untuk soal jawab. Baik, maksudnya kalau dia berjimat pada puasa selain daripada Ramadan, walaupun qada sekalipun, walaupun nazar sekalipun, maka dia kena kafarah ataupun tidak? Maka dia tidak kena pada kafarah. Kena pada kafarah, yang mana disebutkan dalam hal ini, ya, seperti puasa qada sekalipun. Katakanlah dia qada puasa dia. Katakanlah isteri suami ini ketika mana bulan Ramadan dia demam panas, sakit. So dia ponteng puasa 3 hari, tapi ponteng yang tidak berdosa lah yang dibenarkan. Maka bulan Zulkaidah dia qada lah. Dia qada puasa tu, dan tiba-tiba siang Ramadan tu rasa berkenan pula kat bini dia. So dia batalkan puasa qada tu dengan berjimat dengan isterinya. Adakah kena kafarah? Tak kena kafarah. Berdosa tak? Berdosa. Sebab dia membatalkan puasa yang wajib. Seperti mana disebutkan ijma' 4 mazhab. Ijma' 4 mazhab tidak boleh membatalkan amalan yang wajib. Once you dah start amalan yang wajib, tak boleh dibatalkan. Bila dah start salat fardu, tiba-tiba nak batalkan, tak boleh. Ya, contoh, Allahu Akbar, dah sembahyang. Alamak, dah sembahyang zuhur ni, dah masuk rakaat pertama, dah baca Fatihah ni, lepas takbiratul ihram. Alamak, tak best lah sembahyang kat bilik ni, aircon tak ada, pindah bilik sebelah lah, nak sembahyang ada aircon. Tak boleh batalkan, haram. Ya, kecuali kalau keuzuran keselamatan, contoh dia batalkan solat sebab apa, gempa bumi, kena selamatkan diri contohnya. Dia batalkan solat pasal apa, dengar anak menangis kat bawah menjerit. Itu tak apa, keuzuran. Kebahayaan kalau dia tak batalkan solat, takut nanti akan jadi apa? Bahaya untuk anak dia. Tengah sembahyang tiba-tiba isteri terkaloceng, bawa balik daripada kerja malam. Dia pun terpaksa batal je. Kalau lambat buka, takut apa-apa terjadi pada isteri kat luar nanti. Itu tak apa. Tapi kalau saja-saja nak pindah bilik, ada aircon ke apa ke, itu tak boleh, tidak dibenarkan. Ya. Tapi macam mana pula kalau tengah solat seorang-seorang dekat masjid, tiba-tiba ada nampak jemaah. Ada jemaah, dia kata, lambat daripada aku solat seorang-seorang ni, baik aku solat berjemaah. Boleh tak dibatalkan? Boleh dibatalkan, tapi dia kena buat solat sunat. Macam mana? Dia buat 2 rakaat. Dia boleh ubah niat. Dia katakanlah dia baru salat zuhur, dia masuk rakaat kedua, tiba-tiba nampak ada jemaah baru datang. Salat berjemaah. Dia pun tutup salat tu sebanyak 2 rakaat, kemudian dia join. Itu tak apa. Nak batal macam tu tak boleh. Tapi dia kena ubah sebagai 1 rakaat. Pada 2 rakaat. Ya. Baik, kita akan bagi laluan selepas azan insya-Allah, ya. Wallahu a'lam.
Minum kena dua tangan sekarang. Nanti kata kita minum tangan kiri. Kan? Ya. Tak nak ada orang tuduh kita pula nanti. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقام محمود الذي إنك لا تخلف الميعاد. Ya baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, dalam hal ni kalau kita sebutkan bab berkaitan dengan berpuasa pada siang Ramadan, maka hukumnya adalah haram kalau dia berjima, dan begitu juga bagaimana kalau dia berjima pada puasa qada ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah. Ya, puasa kafarah dia tak kena kafarah. Walaupun puasa kafarah, dia tengah puasa kafarah dia berjima pula tu. Haram, berdosa. Pasal apa? Dia membatalkan puasa yang fardu. Tapi dia miss satu hari, itu dia kena ulang, start all over again 2 bulan. Bayangkan ada puasa sebulan 28 hari. Last day tu dia berjimak dengan isteri, dia kena start all over again, start first day balik. Ya. Tapi kena kafarah, tak kena kafarah lah. Cuma dia batal tu, dia kena berturut-turut. Mutatabi'aini, secara berturut-turut. Barulah dikira sah kafarah itu sendiri. Kalau tidak, selama itulah dia kena ulang balik, kecuali kalau keuzuran yang nyata. Ya. Baik, maka sama juga membatalkan solat disebabkan perkara yang tidak diuzurkan, batal, haram hukumnya. Ataupun membatalkan haji yang wajib, membatalkan umrah yang wajib, maka haram tanpa ada keuzuran. Ya. Baik, kenapa qada dengan nazar, puasa kafarah tak kena kafarah puasa 2 bulan ataupun bagi makan kepada orang fakir miskin? Ya, sebab tidak ada nas yang menunjukkan perkara itu mesti berlaku selain pada bulan Ramadan. Tidak, dia hanya untuk puasa Ramadan saja. Ya, baik, dan dia ada kaedah bagaimana nak bayar kafarah tu, ada 3 cara. Iaitu tidak boleh berturut-turut, tapi ikut turutan. Tak mampu ni baru kedua, tak mampu kedua baru ketiga. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata wala ala man lam ya'tham bi jima'ihi nahwal musafiri wal marid. Ya, idza jama'a bi niyyati tarakhus li adami ta'adihi. Ya, begitu juga tidak wajib bagi mana mereka yang berjima dalam keadaan tidak berdosa, seperti orang yang bermusafir dan orang yang sakit. Contoh, dia memang bermusafir sebelum fajar. Katakanlah dia nak pergi, suami isteri pergi ke Al-Ustaq, bertolak pukul 5 pagi. Sampai dekat tempat Kuala Selangor, dia berhenti sembahyang subuh, katakanlah dia berhenti. Ya. Jadi berhenti kejap, sampai dekat tempat hotel, dia pun berjimak pada siang tu. Itu tak apa, pasal apa? Dia dibenarkan sebab apa? Dia bermusafir, cukup syarat-syaratnya. Kecuali kalau dia bermusafir selepas solat subuh. Itu tak benar. Ya, sebab apa? Orang macam tu tidak boleh dibenarkan untuk berbuka puasa. Pasal apa? Dia entitled berbuka puasa sebab dia musafir yang tidak dirukhsahkan untuk berbuka puasa. Dan bab ini sudah kita bincangkan pada siri keempat ke kelima, tak silap saya. Boleh rujuk balik, dan saya tak nak panjang dan saya tak nak ulangkan balik. Ya. Baik. Ya. Allah tertinggal lagi. Ya. Wala ala man aftara bighairil jima', dan begitu juga
tidak wajib ke atas mereka yang yang membukakan puasanya dengan selain jima. Ya, seperti apa? Seperti istimna, itu beronani. Beronani itu batal dan berdosa, dosa besar, tapi tak kena kafarah. Tapi dia kena qada saja. Ya, begitu juga tidak bagi orang yang bermusafir, orang yang sakit. Yang sakit juga katalah dia demam, tak boleh puasa. Tapi dia demam tu sempat juga nak berjima dengan isteri tu. Ya, sakit pun berjima juga. Ya, ada orang dia macam tu. Ya, memang pelik pula rasanya. Jadi dia memang dirukhsahkan untuk berbuka puasa, tak berpuasa sebab dia sakit. Jadi as long dia dibenarkan tidak berpuasa, bolehlah berjima pada siang Ramadan. Maka tak kena kafarah, ya. Baik. Dan bagi idza jama'a bi niyyati tarakhus, dan mereka yang dalam keadaan musafir dan sakit, ya, maka dia boleh berbuka puasa dan dia boleh berjima pada siang hari, tapi ketika dia berjima tu dengan niat rukhsah. Wajib niat rukhsah. Tak adalah kata nawaitul jima'a tarakhusan li syara'illah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh macam tu. Niat ala hatilah. Aku berjima di rukhsah sebab aku dibenarkan, aku orang yang sakit, orang yang musafir, ya, orang yang dibenarkan berbuka puasa, maka bolehlah aku berjima dengan isteriku. Jadi macam itulah niatnya, ya. Baik. Wala ala man athima. Ya. Lakin min haitsu saum. Maksudnya tidak boleh orang yang berbuka puasa itu disebabkan dosa. Contohnya, dia nak berjima dengan isteri dia. Okey, yang kita nak berjima hari ni lah, ya. Jadi jom kita pergi musafir dulu. Dia pun pergi musafir. Itu tak boleh. Itu dia memang sengaja. Katakanlah dia musafir selepas subuh. Tak boleh entitled walaupun 2 marhalah sekalipun. Atau mereka kata, jom kita apa? Tak boleh bang, kita ni puasa. Tak apa, kita makan dulu. Makan 2-3 pinggan, lepas tu berjima. Ya? Dia tak kena kafarah, tapi berdosa. Berdosa besar. Ya? Berdosa besar dan kena ta'zir dalam hal ni. Ya? Baik. Begitu. Wa kata in zanaya, begitu juga kalaulah dia ini berzina sekalipun. Kalau berzina pada siang Ramadan tak ada kena kafarah. Jadi bolehlah berzina. Ini maksudnya orang lurus bendul. Tidak benar sama sekali, tetap haram, berdosa besar. Yang disebutkan dalam kitab, orang yang berzina tidak kena kafarah, cuma tak kena kafarah sahaja dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit. Contohkanlah si Khairul pergi Ipoh sebelum subuh ditolak. Sampai Ipoh pukul 10 pagi. Pagi lepas 10 pagi dia pergilah cepat cari pelacur, dia pun berzina, tuan-tuan. Atau dia cari makwa dia pergi berzina. Wal iyadzubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada perbuatan zina. Amin ya rabbal a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya. Baik. Katakanlah sampai dekat Ipoh, dia jumpa seorang perempuan, dia pun berzina. Ya. Dia kena kafarah? Tak kena kafarah. Sebab dia dikira orang yang boleh berbuka puasa. Sebab apa? Dia bermusafir sebelum fajar. Ya. Orang macam tu pun, dia bukan makna boleh. Dia cuma tak kena kafarah saja. Dosa? Dosa besar tidak terhitung. Ya, antara dosa-dosa besar yang membatalkan puasa tanpa keuzuran. Baca kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dihimpunkan ya apakah yang dimaksudkan dengan dosa-dosa besar berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi wa in zana, ya, walaupun mereka berzina bukanlah bagi lesen untuk berzina. Maksudnya dalam situasi mereka ini musafir yang dirukhsahkan untuk berbuka puasa, tidak perlu bayar kafarah tapi tetap berdosa besar, ya, dan kena qada secepat mungkin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wala man dhanna annahu lailun tabayyana naharan, dan juga tidak wajib ke atas sesiapa yang menyangka bahawa ketika saat dia berjima itu pada waktu malam tetapi rupa-rupanya siang. Ya. Tapi batal tak puasa? Puasa tetap batal. Sama jugalah macam kita makan. Kita makan-makan, dah maghrib kot. Dia pun dengan muka yang separuh yakin, dia pun makan. Makan-makan, pop dekat TV, bawa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, aku terawal 2 minit. Terawal seminit sekalipun. Walaupun terawal 30 saat sekalipun. Maka batal puasanya. Tapi tak tersilap. Itu tidak dikira silap. Patutnya berhati-hati. Dia kena selidik betul-betul. Dia kena faham betul-betul. Sama jugalah kalau orang dia solat kata, solat. Dia terlupa buat 3 rakaat.
Lepas tu 4 rakaat. Lepas mayang baru dia sedar, ya Allah aku tersilap 3 rakaat. Adakah halal macam tu saja? Tak, dia kena solat sekali lagi. Tapi kalau maksudnya gap tu tak berapa jauh, lepas salam tiba-tiba teringat. Orang tegur, encik Zuhur kan tadi saya nampak 3 rakaat. Ya ke? Dia wajib tambah lagi 1 rakaat dan disunatkan sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau dah gap yang lama, dah makan, dah minum, dah duduk baring, tiba-tiba teringat, macam Zuhur tadi 3 rakaat lah. Padahal bukan dia sengaja pun buat solat 3 rakaat, terlupa sebenarnya. Ya, dia terlupa, dia bukan sengaja untuk buat 3 rakaat, tapi teringat. Adakah solatnya burn macam tu dikira halal, tak perlu qada? Wajib qada, buat sekali lagi. Sama jugalah macam mereka yang terlupa, tak sengaja berbuka sebelum azan, tetap juga dia kena qada balik. Sebab itu yang disebutkan dalam kaedah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sama juga mereka yang berjimat pada siang hari. Sama juga. Ya, yang dia berjimat tu mungkin dalam keadaan gelap sangat dah. Dah gelap, tengok luar gelap. Rupanya bukan gelap maghrib, pasal awan mendung. Hujan kan. Kalau kita kata bila nak hujan tu pukul 6 dah gelap dah. Saya tahulah tuan-tuan sebab apa saya sebelum PKP ni memang setiap hari lah. Seminggu tu full 30 hari, alhamdulillah lah, orang panggil jemput saya ceramah, ya. Jadi ada waktu kalau musim hujan tu pukul 6, pukul 7 dah gelap semacam dah. Jalan raya tu dah buka lampu dah. Ya, ataupun jalan raya orang buka lampu dah pasal gelap tu. Padahal tak. Tapi mungkin dalam keadaan macam tu mungkin dia tengok dah maghrib ni. Rupa-rupanya belum maghrib lagi. Gelap sebab dia kan mendung kan tuan-tuan. Ya. Jadi wajib dia qada balik. Tapi dia kena kafarah tak? Ketika dia jima yang disangka ketika itu malam, maka dia tak kena kafarah. Ini dia. Ya. Nasib baik. Tapi puasa batal, tetap kena qada. Begitu juga kalau yang mana orang yang berjima pada sebelum masuk subuh. Dia berjima-jima, dia ingat subuh tak masuk lagi. Ya, lepas jima kata, bang, subuh tadi masuk 5 minit, 6 5 minit. Ya, tapi sekarang dah 6 10 minit dah. Allahu Akbar, terlepas. Batal tak puasanya? Batal puasa dia. Ya, pasal apa? Sepatutnya berhati-hati, patutnya dia berjaga-jaga. Tetapi kelalaiannya itu tidak boleh diterima, tetap dia kena qada balik. Dan boleh tak makan lepas tu, tak, dia wajib imsak. Seperti mana disebutkan dalam matan yang sebelum ini. Ya, dan wajib berimsak bukan dia keuzuran, tapi dia memang wajib imsak, tapi kena qada lah. Kena qada balik. Dan kena kafarah tak? Tak kena kafarah. Sebab apa? Ketika mana bersetubuh itu dia yakin ketika itu masih lagi malam, iaitu belum masuk subuh, ya. Itu ada bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang seterusnya dia kata, apakah kafarah dekat sini? Okey. Dia kata wahya aitqu raqabatin mu'minatin salimatin min al-'uyub allati tukhillu bil 'amal. Wa illam fa illam tajid sama syahrain mutatabi'ain fa illam yaqdir at'ama 60 miskinan kulla wahidin muddan. Ya, disebut dia apakah yang dimaksudkan dengan kafarah itu. Pertama, membebaskan seorang hamba yang beriman, lelaki ataupun perempuan, yang selamat daripada aib, iaitu aib itu maksudnya apa? Yang tidak menjejaskan kerja. Maksudnya membebaskan seorang hamba yang memang dia ni sihat, dia ni boleh buat kerja. Ya, maksudnya kalaulah hamba tu kaki kudung tak boleh bekerja ke, ataupun memang dah tua tak boleh kerja, kalau dia bebaskan tidak dikira sebagai kafarah, dikira pahala, dapat membebaskan orang, tapi tak menjatuhkan kafarah, ya. Tapi mestilah dia tu kalau dia cacat disebabkan dia boleh bekerja, contohnya lah setakat 1 jari saja kudung, itu tak apa, ya, ataupun telinga terputus, itu tak apa, ataupun buta sebelah mata, itu tidak menjadi masalah, ya, ataupun dia mulut bisu tapi dia boleh bekerja lagi, boleh angkat barang dan sebagainya, itu tak apa. Tapi kalau kecacatan yang melibatkan terjejas, kalau dia buat kerja, dia tak boleh buat kerja, maka itu tidak sah dijadikan untuk menebus kafarah kita, ya. Tapi dalam kitab ni disebutkan panjang tentang hal berkaitan dengan bab perhambaan ni, syarat-syaratnya kita tak nak bincang sebab zaman sekarang tak ada hamba, ya. Tapi boleh berlaku ke perhambaan, wallahu alam. Tapi kalau ikut baca kitab, kalau berlakunya peperangan, umat Islam berjaya menawan sebuah negara bukan Islam, dan tawanan itu boleh dijadikan hamba. Itu asalnya, asal usulnya perhambaan macam itulah sebenarnya, ya. Jadi tapi sekarang ni tak ada lah.
Mana tahu zaman Imam Mahdi tu apa, tapi tidak digalakkanlah sebenarnya. Kita bukan nak memperhambakan manusia, tapi disebabkan itu adat daripada zaman jahiliah dan Islam tidak menghapuskan secara drastik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan perhambaan itu secara berkala. Supaya apa? Sebab perhambaan ni belanja besar, mahal. Ya, kalau terus masuk nanti merugikan tuan pemiliknya. Kecuali ada pampasan dan sebagainya, ya. Baik, saudara bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa in lam tajid sama syahraini mutatabi'aini fa in lam yaqdir at'ama 60 miskinan, iaitu kalau dia tak jumpa, kalau tak ada hamba, ya, tak ada duit, ataupun memang zaman sekarang dah tak ada dah. Ya, zaman sekarang ni kaya ramai tapi tak ada duit, tak ada hamba, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh dikekangkan dengan satu sekalipun. Ya, maksudnya 2 bulan berturut-turut, hilalain, iaitu 2 bulan. Ikut perkiraannya, katakanlah bulan pertama 30 dan bulan kedua 29. Itu maksudnya dia berpuasa selama 59 hari. Dia tak semesti cukup 60 hari. Dia ikut bilangan bulan. Ya, kalau bulan tu 29 lah. Kalau bulan depan 29, untung dia lah berpuasa selama 58 hari. Tapi dia ikut hilal. Berapa? Matlak, nampak dan nampak tak nampak. Kalau dia dapat 2 bulan tu memang nampak, memang tak nampak, 30, 60 hari lah. Nasib dia lah. Ya, 31 tidak ada. Tidak dikira sebagai dalam bulan Islam. Ya, dan disebutkan sini tidak boleh terputus walaupun 1 hari sekalipun, walaupun hari terakhir. Katakanlah dia patut puasa 59 hari. First bulan 30, second bulan 29 hari. Yang ke-59 tu dia batalkan. Ya, dia batalkan, maka dia kena start all over again. Awal balik dia kena start. Wah, tu dia tu. Start balik berapa lama tu. Ya. Ya. Walaupun disebabkan keuzuran. Nampak tu, jangan main-main. Baik, disebutkan dalam keuzuran, saya buka dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi rahimahullah taala, dia menukilkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kata Imam Ibn Hajar, yang dimasukkan keuzuran tu dia mampu lagi berpuasa. Contohnya kalau orang as-safar mubihul fitri, permusafiran yang membolehkan untuk berbuka puasa, tapi dia mampu untuk berbuka puasa. Ya, contoh dia keluar daripada kawasan negeri nak pergi ke Kelantan sebelum subuh. Ya, dia boleh berbuka puasa tak? Boleh. Ya, tapi lebih afdal dia berpuasa. Tapi dalam keadaan dia masih dalam kafarah, sedangkan dia boleh berpuasa, tetapi dia memilih untuk berbuka puasa. Walaupun itu keuzuran, tapi keuzuran itu dia wajib mengutamakan puasa. Nampak tu, ya? Dia mengutamakan puasa. Ustaz kata keuzuran, kan dia boleh berbuka, kenapa dikira sebagai dia ponteng 1 hari kena start balik? Sebab apa? Kafarah ni hukuman berat. Supaya siang jangan you main-main lagi dah. Jangan untuk berbuka puasa, jangan nak pandai-pandai kalau nak terus kita nak ambil keringanan, tidak. Maka di sini dia boleh berbuka puasa walaupun dalam keadaan musafir. Dia langgar 1 hari, maka dia kena start balik. Begitu juga disebutkan, kata para ulama, kalaulah dia bermusafir ataupun ketika siang hari itu dia sakit, ya, tapi sakit tu dia masih boleh berpuasa, tapi dia ambil juga rukhsah dia nak berbuka puasa, tetap juga terbatas 1 hari itu dia kena start balik, kecuali memang sakit yang sangat kronik. Ya, yang sangat kronik memang tak boleh puasa. Kalau puasa doktor kata akan melibatkan nyawa tercabut. Maka kalau dia terhalang disebabkan sakit itu, maka tidak dikira terpotong, dia boleh sambung ya nanti. Tapi kalau setakat demam ke sakit gigi masih boleh tahan, masih boleh puasa, dia wajib meneruskan puasa. Tapi tidak berpuasa, ya, disebutkan al-maradu fil jadid. Maksudnya baru sakit ataupun dia sakit lagi pada penghujung ataupun lagi 2-3 jam nak berbuka puasa tu, ya. Tapi dia berbuka, maka batallah dia punya kafarah, kena start daripada awal lagi, ya. Baik tuan-tuan, ya, ada banyak soalan, nanti saya jawab lagi, nak dekat habis ni, sikit lagi saya akan habiskan. Baik, dia kata fa illam yaqdir, ya, at'ama 60 miskinan kulla wahidin muddan. Ya, kalaulah dia tak mampu, maka hendaklah dia membagi
60 orang miskin makan. Setiap seorang satu mud satu cupak. Lebih kurang satu mud tu lebih kurang dalam 600 gram. 600 gram beras. Ya. Kalau zaman dulu tu satu cupak korma. Ya. Tapi antara yang pernah saya ikut kelas Syekh Mustafa Al-Bughah masa dia buat kat kuis tu, bila dia tanya tentang bagaimana kafarah membagi makan 60 fakir miskin dengan satu cupak, kalau dibawa pada dimensi zaman sekarang ni, kalau dibawa pada dimensi zaman sekarang ni, dia kata cupak tu tak berapa sesuai. Dia lebih sesuai bagi makan wajibah kamilah. Wajibah kamilah macam mana? Yang kalau sekarang ni bagi satu cupak beras, orang tak makan beras tu, orang nak kena lauk, nak kena apa. Ya, jadi wajibah kamilah apa? Satu pinggan nasi, ada lauk dan ada airnya sekali. Jadi kata ikut uruf kat Malaysia ni lebih kurang, lebih selamat ambil RM8 ke berapa? RM10. Kalau kita ni satu cupak RM7 kan. Tapi kalau wajibah kamilah tu lebih selamat kita ambil wajibah kamilah lebih kurang dalam tak. Kalau satu cupak tu lebih kurang dalam RM2 lebih. RM2. Tapi wajibah kamilah tu dalam RM7, RM8 untuk dapatkan satu nasi yang lauk yang sempurna, boleh mengenyangkan dia. Ya. Jadi lebih afdal tu kita kata RM7 kali 60 lah. Itu lebih selamat. Ataupun kita pergi dekat pejabat zakat, kita minta nasihat bagaimana nak bayar kafarah bagi orang yang tak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Ingat, ya, disebutkan oleh ulama-ulama moden, termasuklah guru kami Syekh Al-Wasabi, begitu juga mana-manalah ulama sekalipun, apabila ditanya tentang apakah perimeter bagi orang yang tak mampu nak berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tak mampu berpuasa berturut, melalui klarifikasi doktor. Bukan dia sendiri pandai-pandai, doktor sahkan dia tak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut pasal sakit. Itu ya. Tak boleh ijtihad, tak boleh tanya bomo, tak boleh tanya ketua kampung, tidak. Kena doktor. Ni, ya, jelas. Buka mana-mana kita, buka kita kitab moden, ada kitab fiqh Syafi'i moden, apa nama dia? Yang dikarang oleh, ada semua dia kata. Mestilah yang pakar, yang mahir, yang tahu keadaan ni sebenar macam mana. Ya, tapi kalau sendiri-sendiri tidak boleh. Baik, disebutkan sini tuan-tuan, dia kata wa tusqatul kafaratu bi turuwil junuwi wal mauti fi asna'in nahar. Ya, digugurkan kafarah apabila berlakunya kegilaan dan kematian pada siang hari. Maksudnya, kalau seseorang itu dia itu melakukan pada siang hari dia gila. Katakanlah dia berjima, pagi berjima, tengah hari dia gila. So bila dia gila, maka kafarah jatuh. Kafarah gugur. Begitu juga kalau dia meninggal dunia. So bila dia meninggal dunia, maka jatuh kafarah, maka si waris tak wajib untuk ganti. Ya, pasal apa? Dia sudah memang terbatal puasa dia tu ketika itu. Jadi lepas dia berjima, dia gila pula. So dia gila, katakanlah lepas gila tu dia jadi boras balik. Adakah dia kena kafarah? Tak wajib kafarah. Sebab hari itu memang dah terbatal puasa dia. Sebab dalam kaedah fiqh mazhab Syafi'i, gila walaupun sekejap batal puasa. Ya. Jadi siapa yang nak tak nak kena kafarah puasa 2 bulan-bulan, kena ambil ubat jadi gila betul-betul lah. Doktor boleh tak ada ubat yang jadikan saya gila sementara? Doktor bagi sekali selama-lamanya gila. Padan muka, ya. Ataupun meninggal dunia. Meninggal memang dia tidak ada taklif. So bila dia mati pada hari itu, maka si waris tak wajib bayar kafarah. Tak wajib gantikan walaupun dia tinggalkan harta pusaka dan seumpamanya, ya. Ya. La bihuduthil maradi was safar. Dan tidak terjatuh ataupun gugur kafarah itu dengan berlakunya sakit atau permusafiran. Tidak, ya. Lepas dia berjima, sakit pula lepas tu. Ya, tidak. Tidak dikira. Sebab apa? Dia tidak seberat seperti gila. Dan begitu juga musafir. Musafir katakanlah apa berjima tengah hari itu musafir. Tidak. Sebab apa? Dia tidak keluar sebelum terbit fajar ataupun sebelum subuh, ya. Wala bil i'sar, ya. Begitu juga orang yang susah, miskin. Katakanlah nak puasa 2 bulan berturut-turut, sakit, tak sihat, doktor dah sahkan. Nak bagi 60 fakir miskin, dia pun fakir miskin juga. Ya, adakah terjatuh tanggungjawab bayar kafarah itu? Tak jatuh. Ya, bila dia dah ada duit, wajib dia bayar kafarah. Katakanlah kat saat ini dia memang tak ada duit nak bayar kafarah. Baik. Selagi mana dia fakir miskin, tak wajib. Katakanlah 2-3 tahun dia dapat zakat. Ataupun orang kaya dia bagi 1,000. Alhamdulillah dapat 1,000. 1,000 tu tak boleh dia belanja, kena ambil untuk 60 orang makan, bayar.
Dia wajib. Bila dah kaya boleh mampu baru dia. Maksudnya orang yang miskin tak selama-lamanya terjatuh. Maksudnya dia ketika itu tak mampu nak bagi 60 orang fakir miskin makan, ya. Tapi bila dah kaya tak payah dia kena juga. Ya. Wa likulli yaumin yufsiduhu kafaratun. Dan setiap hari yang dia rosakkan, yang dibatalkan dengan jima adalah kafarah. Katakanlah dalam bulan Ramadan tu dia berjima 3 kali. So dia kena kafarah 3 kali. Ya, puasa 6 bulan ambil kau. Kalau betul-betul tak mampu, doktor kata tak boleh berpuasa, dia kena bagi makan 60 kali 3 berapa? Dia kena bagi makan 180 orang. Ya, katakanlah dia berjima 5 hari, 5 kafarah dia kena bayar. Wallahu a'lam, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai dekat bab berkaitan dengan kafarah. Jadi insya-Allah sebagai penutup kita nak duduk di sini, nak buka tentang soal jawab yang dia tanya. Ada orang tanya ya soalan. Dia kata, baik. Okey, assalamualaikum ya syekhana, min fadlik. Indi soal an al-mudim an mudim safar. Bukan al-mudim safar ya. Hal yajuz ay yuftira? Maksudnya ayyajuza lahu ayyuftira, maksudnya boleh tak dia berbuka puasa? Maksud dia kata kalau orang yang bermusafir, maksudnya dia bermusafir selama sepanjang bulan Ramadan, boleh tak dia berbuka puasa? Ikut syarat. Kalau dia tidak bermukim dan keluar sebelum subuh, yalah. Tapi kalau ikut syarat tu, iaitu sebelum subuh dia keluar, maka dia boleh berbuka puasa walaupun sebulan sekalipun. Tapi wajib qada lah. Betul tak? Namun disebutkan kalau dalam keadaan dia tu tak penat, lebih afdal berpuasa. Tapi kalau musafir menyebabkan penat, lebih afdal dia berpuasa. Baik. Bagaimana pula kalau seseorang itu batal dahulu dengan makan, minum, dan berjima? Apakah anda dah jawab dah tadi? Saya dah jawab. Ada syarat khusus untuk bahimah, kucing, ayam, arnab termasuk juga. Hafiz Asy-Syafiq ni tanya, adakah yang dikira sebagai kafarah tu iaitu dia berzina, mengadakan hubungan seksual dengan bahimah binatang? Dia tak kira lah. Anjing ke, dengan lembu ke, kucing ke, tak kira lah, asalkan kemaluan. Asalkan kemaluan. Ya, hatta dalam jin sekalipun. Dia berzina dengan dia berjima dengan isteri jin. Katakanlah orang lelaki ni kahwin dengan jin. Ya, kena juga. Ya. Ustaz, time solat sakit perut boleh tak batalkan? Kalau tengah sakit perut kronik betul, ya. Pertama, kalau dalam keadaan tak sakit sangat, kalau kita teruskan solat, makruh hukum dia. Kalau sakit perut yang mana kita nak kena buang air, lebih baik batalkan. Sebab apa? Akan mengganggu khusyuk. Kalau dah kronik sampai hujung tanduk, kena batalkan. Kalau tak batal, bersepai, kesian. Nak bersihkan nanti, ya. Baik. Afiq Khan, ya, adik-adik Syahrul Khan, minum air apa? Biasalah air kosong, ya. Kita tak nak beli air ni, tak ada duit nak beli air dah. Duit pun tak ada ni. Berjimat cermat, ya. Baik. Ya. Safwah Balkis, ada ke tuduh tangan kiri? Ada. Yang ke berapa? 5 ke 6. Ada kata saya minum tangan kiri. Ya, dia sedangkan flip, ya, kamera. Ya. Ustaz, kalau khasyafahnya separuh je masuk, kemudian cancel. Ya, tapi yang muktabar masuk penuh lah, masuk penuh, ya. Baik, bagaimana kalau orang musafir selepas subuh, semasa berjalan dia jamak zuhur dan asar, boleh tak jamak salat selepas fajar? Boleh tak jamak salat selepas fajar? Apa cerita ni? Bagaimana kalau orang musafir selepas subuh, sama seperjalanan dia jamak zuhur dan asar? Boleh lah, tak ada masalah, ya. Tapi boleh tak jamak salat selepas fajar? Ya, puasa lain. Puasa dengan musafir lain, ya. Kalau dia bertolak selepas subuh, tak apa masalah, boleh jamak dan qasar, ya. Cuma yang bezakan kalau solat Jumaat. Kalau dia bertolak pada hari Jumaat, dia keluar sebelum subuh, dia boleh tinggalkan solat Jumaat. Tapi kalau dia musafir pada hari Jumaat, selepas subuh, dia wajib pergi sembahyang Jumaat. Cari masjid, berhenti. Kalau jumpa masjid, berhenti. Ya, wajib dia cari. Itu kalau bermusafir pada hari Jumaat lepas
subuh dan fajar. Kecuali memang flight dia pukul 1:30 tengah hari. Nak sembahyang zuhur macam mana? Nak sembahyang Jumaat macam mana? Ya, tak sempat lah. Itu tak apa, keuzuran lah. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana jika seseorang bangun pagi terus makan? Tidak sedar sudah siang. Ya. Adakah sama hukum dengan jima'? Ya. Jika seorang bangun pagi dan terus makan, tidak sedar sudah siang. Ya. Tapi kalau dia terlupa lah. Kalau dia terlupa. Kalau dalam hal ni, ya, jima' lain, makan lain, ya. Makan ringan. Maksudnya kalau dia berjima' dalam keadaan disangka malam, tak kena kafarah, tapi batal. Faham tak? Kata kalau dia berjima'-jima', dah siang dah sebenarnya. Batal puasa, batal. Tapi kena kafarah, tak kena kafarah. Sama juga kalau dia makan, jenis tak cek, tak berhati-hati, tak tengok jam, tak selidik dulu, terus makan. Dalam sangkaan masih siang, masih malam. Rupa-rupanya dah subuh dah. Batal lah. Sama juga dengan jima'. Jima' ni patut, pasal apa batal? Patut dia kena bertabayun. Nampak tu? Berita pun kena bertabayun. Ya? Berita kena tabayun, dan waktu subuh ke dah masuk ke belum, maghrib dah masuk pun kena tabayun juga. Jadi kalau dia makan sedar-sedar dah subuh dah, batal lah. Tapi wajib imsak. Tapi kalau macam sama juga, kalau dia berjima'-jima' disangka malam, rupanya siang, batal tak? Batal puasa dia. Tapi kena kafarah tak? Tak kena kafarah. Ringan sikit lah. Itu lah. Ya. Baik. Untuk kafarah jima' di siang hari mesti mula dari awal bulan Islam. Tak semestinya. Tidak semestinya awal Islam. Pertengahan boleh. Tapi cukup untuk 2 bulan. 30. Ya. Ataupun tengoklah bulan tu berapa, macam mana. Saya pernah dengar ada yang mengatakan kalau orang yang berbuka puasa dengan jima' tak sah puasa dia dan kena kafarah. Betul lah. Ya. Kalau dia berbuka puasa dengan jima', ya, memang batal. Berdosa besar. Ya. Dan tak sah puasa dia. Memang tak sah puasa. Tak sah lah puasa dia. Puasa hari itulah. Ya. Dan kena kafarah. Ya. Dan kena kafarah selama 2 bulan. Lebih kurang 60 hari. Jadi kena tambah 1 hari, kena qada yang dibatalkan puasa Ramadan tu, dan tambah lagi 2 bulan. Nampak tu? 2 bulan tu tak termasuk hari yang dia tak puasa tu. Itu sebenarnya dia kena puasa 2 bulan 1 hari. Ya. Baik. Jika berkali watik dalam 1 hari berlainan orang sekalipun. Kalau hari yang sama, dia 1 hari 1 kafarah. Walaupun berlainan orang, walaupun berlainan, walaupun berkali-kali. Katakanlah dia berjima' dengan isteri 1 hari 4 kali. 1 hari yang sama. Ya, kena kafarah tak? Tak kena kafarah. Ya, tapi dosanya macam mana? Dosanya double lah. Betul tak? Dan ta'zim ni double lah. Betul tak? Berapa banyak kali. Ya. Tapi kalau dia berzina 1 hari pada siang Ramadan, dia berzina dengan 5 orang wanita. Ya. Jadi 5 orang wanita tu dia kena 1 kafarah sebab dia kira hari. Tapi bab hudud kena 5 kali hudud. Kalau dia muhsan, kena sebat sebanyak 500 kali. Nampak? Kalau dia itu ghairul muhsan, kalau muhsan kena rejam sampai matilah. Tak ada berkali-kali dia sampai mati, kena rejam sampai mati. Ya. Baik. Tapi kalau dia berpuasa hari ni dia berjima' dengan isteri pertama, besok dengan isteri kedua, 4 hari. So kena 4 kafarah. Iaitu berpuasa selama 8 bulan. Ambil engkau. Ya. Baik. Maksud saya berbuka puasa dengan jima' di waktu berbeza, masa maghrib, batal ke? Tak faham lah soalan. Ya. Maksud saya berbuka puasa dengan jima'. Anda ya. Ya. Saya berbuka puasa dengan jima' di waktu berbuka masa maghrib. Batal juga ke? Boleh tak? Ya. Dapat dengan isi ni. Okey, steady, standby. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun berjima'. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah, no problem. Ya. Malah ada tak warid asar daripada sahabat yang buat, ada. Ya. Maksudnya benda diharuskan. Tak tercela, tidaklah benda tu apa, cuma afdaliyah lah. Afdaliyah kita berbuka dengan tamar, berbuka dengan air, ya. Boleh tak kalau berbuka dengan jima'? Allah Akbar, berjima'. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah, no problem. Ada buat macam tu ke? Ya, Ayub. Boleh try. Mana tahu. Allah, tak ada, saya ni gua kasar sikit je, minta maaf. Berbuka puasa dengan ni. Boleh, no problem at all. Tak ada masalah. Ya.
Bukan nak cerita lucah, tapi dari segi hukum. Ya, walaupun orang jarang-jarang buat, tapi dari segi hukum boleh, tidak menjadi masalah. Memang dia sudah terikat dengan hukum puasa, dah boleh berbuka, boleh lah. Kecuali kalau dia berjimat sebelum azan, itu lain lah, sebelum masuk waktu maghrib, itu memang kena kafarah lah. Ya. Ada riwayat yang sahih yang pernah berbuka dengan berjimat. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Nak menunjukkan benda ini bukan tercela. Kalau benda tercela, sudah tentu sahabat tu tak buat. Yang buat siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah berbuka puasa dengan isterinya dengan berjimat. Ya. Pasal apa? Dia faqih. Dia faqih dan dia fake Imam Malik kat Madinah. Ya, berdasarkan riwayat daripada Ibnu Umar. Terasasnya fake Maliki dan fake Syafi'i, ya, daripada fake Ibnu Umar. Dia faqih. Kalau benda tu tercela, kenapa Ibnu Umar buat? Ya. Jadi benda tu boleh tidak menjadi masalah. No problem, ya. Mereka yang syak antara malam siang pada waktu Ramadan, puasanya batal tetapi wajib imsak pada hari tersebut. Yes, wajib. Ya. Lama dia tenung isteri dia, tunggu waktu Aduh, Hafiz Firdaus, hang buat lawak. Okey, tak apa. Just joke, okey. Happy-happy duduk dekat apa ni. PKP ni adalah kita, terima kasih menghiburkan saya. Saya dah otak dah beku. Rambut pun dah rambut dah kembang ni, tak ada siapa nak gunting rambut saya. Orang rumah tak reti gunting rambut, saya pun tak reti rambut sendiri. Ada tak dengar apa perkhidmatan gunting rambut online? Hantar makanan ada online, tak apa, gunting rambut tak ada online ke? Macam mana nak online tu? Allahuakbar, ya. Baik, terima kasih. Soalan hari ni memang cukup menghiburkan saya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tak berhenti ketawa. Baik, cukup setakat itu saja. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi. Dan kita akan sambung juga bab berkaitan dengan kita akan masuk insyaAllah berkaitan dengan fidyah, begitu juga berkaitan dengan zakat fitrah insyaAllah. Baik, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Afiq mu ketawa tu. Ya, baik. Ustaz, kalau perempuan tu ganti puasa, apa benda? Soalan tak habis ni. Sambung besok lah. InsyaAllah. Baik, minta maaf ada salah silap. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, Hafifi, sambung besok insyaAllah. Ya. Baik, ya Allah. Jadi setakat itu saja. Ya, jangan lupa malam ni Selangor munajat. Ya, kita sama-sama bernajat. InsyaAllah surau saya pun dah dengar start munajat dah. Kita buka surat yang dikirimkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Agama. Malam ni kita solat Isyak, sama-sama kita munajat minta pada Allah bebaskan daripada wabak COVID-19 ni. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah silap, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waja'al jam'ana hadza jam'a marhuba wa tafarruqa min ba'di tafarruqa ma'suma. Allah la tana' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah ولا هم من الفرج ولا دين إلا قضيتها ولا جميع ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hafiz Firdaus buat saya ketawa. Ya, Assalamualaikum.